Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So, okay, this is video for part 2 untuk 3.3 chemical formula. Sebelum ni kita dah habiskan part 1 3.3 chemical formula tapi sampai empirical formula. So, part 2 kita akan fokus pada eksperimen sahaja. So, video ni hanya untuk ceritakan tentang eksperimen yang paling penting dalam tajuk ini. Okay, so nanti akan ada lagi balance yang remaining part untuk 3.3 teacher akan buat jadi part 3 sebab teacher tak nak campur-campur dengan video eksperimen. Okay, so last time kita dah belajar yang ni kan dalam video part 1. So kita stop sampai mana? Kita stop sampai cara-cara untuk dapatkan empirical formula. So ingat lagi tak empirical formula macam mana nak buat? Sebenarnya kena buat table. So table ni lah. Okay, table untuk cari empirical formula kena ada start dengan elemen. So elemen ni maksud dia apa? Kena ada one atom only. So kena pandai-pandai cari. And then cara nak tulis kena ikut ayat, kena ikut turutan sequence of the sentence. Kalau aluminium comes first, so aluminium lah kat table pertama ni. And then followed by oxygen, barulah oxygen yang kedua. Okay, follow ayat tu. And then second one mass. Mass kena dalam unit gram. So akan bagilah dalam ni, kena baca ayat betul-betul Kalau dia bagi aluminium oxide punya mass, macam mana nak cari oksigen? Macam mana nak cari aluminium? Dia ni direct je, dia cakap je mass of aluminium apa, oksigen apa. So terus tulis dalam table. So unit mesti kena ada letak kat sini. So dalam ni dah tak perlu ada unit dah. Alright, so next step, since kita dah dapat mass, so kita boleh cari number of mole. So number of mole yang menggunakan mass adalah N is equal to mass over molar mass. Okay, yang molar mass dia akan bagilah, tengok ni dia bagi ni. Al berapa, oksigen berapa ataupun dalam periodic table pun ada. So carilah number of mole, dapatkan number of mole and then barulah kita cari mole ratios. Mole ratios ni apa? Ada yang tak tahu lagi kan? Buat semalam latihan. Mole ratios ni kita divide with smallest number of mole which is N kecil. Okay, tengok kat atas yang kita dah calculate kat atas ni. Pilihlah salah satu number of mole yang paling kecil, the smallest one. Al, number of mole Al ke number of mole oxygen. So yang ini yang paling kecil compared to this one kan. So kita pilih yang ini. That's why setiap number of mole yang kita dapat, kita akan bahagikan dengan smallest number of mole. So 0.05 bahagikan dengan 0.05, 0.07 bahagikan dengan 0.05. Okay, so nya result dia kita dapat 1 untuk Al, satu lagi oksigen 1.5. Kita ada masalah kat sini sebab empirical formula perlu dalam nombor bulat, tak boleh ada perpuluhan. Okay, masalahnya dalam chemistry dia tak boleh bundakan round off macam maths. Kalau 1.5 dapat 2 tak boleh. Okay, sebabkan chemistry ni dia ada cara dia untuk kita dapatkan nombor bulat. Kita kena darabkan dengan integer yang start lah nombor 2. Kalau darab dengan 2, still lagi dapat perpuluhan, darab dengan 3. Okay, perpuluhan tu macam mana teacher? Ada yang dapat 2.9, teacher kata round off je boleh pula. Okay, macam ni. Sekiranya awak dapat dalam 1.3 apa-apalah. 1.4 apa-apa. 1.5 apa-apa. 1.6 apa-apa. 1.7 apa-apa. Yang ini jangan round off. Kena darabkan dengan integer 2, 3 dan seterusnya sampai dapat nombor bulat. Ataupun perpuluhan yang sangat dekat dengan nombor bulat iaitu contoh dapat 2.9. 2.9 barulah boleh round off jadi 3. Okay? Itulah cara dia. Alright. So dapat since yang ini kita darabkan dengan 2 dah dapat kita 2 darab 1 dapat 2. 2 darab dengan 1.5 dapat 3. Okay, so dah dapat nombor bulat. Lagi satu, bila kita nak darab, jangan darab oksigen sahaja sebab dia chemical formula. Chemical formula dia bergabung. So apa yang jadi pada oksigen akan terkesan juga pada Al. Sebenarnya kalau awak nak darab, awak darab keseluruhan. Okay, darablah 2. Dua-dua tu darab dengan 2, dapatlah Al2O3. Okay, so habis kat situ, main point kita adalah eksperimen. Alright.
Okey, ini adalah eksperimen di mana untuk kita mendapatkan empirical formula melalui eksperimen lah, uji kaji. Okey, so dalam eksperimen ini kita perlu tahu macam mana kita nak determine empirical formula of metal oxide. Okey, so metal oxide ni datang daripada mana? Datang daripada reactions of metal plus oxygen. Okey. Tapi ada method yang tak gunakan, tak perlukan kehadiran oksigen. Okey, tak apa, yang itu tak apa. Okey, so eksperimen ni adalah sangat penting sebab tu teacher buat video khas untuk eksperimen sahaja. Alright, so pertama kita pergi ke eksperimen yang pertama ini. Okey, yang pertama ini adalah untuk kita determine empirical formula of magnesium oxide. Nak pakai metal lain pun boleh, tapi biasanya memang kita akan pakai magnesium. Okay. Alright, so method yang ini, cara setup dia kita perlukan crucible. Yang ini bukan Tupperware. Ini crucible kita panggil. Crucible bukan crucible sahaja, mesti tulis sekali dengan penutup dia. Penutup kita panggil lid yang ini. Alright, so apa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan metal. So metal apa? Magnesium. Sebab kita nak dapatkan magnesium oxide. Okay. And then kita perlukan heat. Okay. So mana datang oksigen? Oksigen datang daripada udara. So nanti magnesium akan react dengan oksigen dari udara. Akan mendapatkan oxide. Magnesium oxide. So what happened? So magnesium is burned in a crucible to react with oxygen from the air to form magnesium oxide. So inilah balance equations dia, maknanya magnesium react dengan oksigen akan menghasilkan MgO. So pembakaran ini kita panggil combustion. So combustion tu apa? Pembakaran with oxygen from the air. Okey, apa-apa pembakaran yang kita buat secara terbuka, so itu kita panggil combustion. Sebab dia react dengan oksigen kat environment. Okey, so this method bukan sahaja boleh guna untuk magnesium, tetapi boleh guna untuk reactive metal yang lain iaitu zinc. Aluminium, kita boleh letak kat sini and then dia react dengan oksigen menghasilkan aluminium oxide. Zinc, kita letak zinc kat sini, akan react dengan oksigen menghasilkan zinc oxide. Reactive metal. So, method pertama ini hanya untuk reactive metal sahaja. So, apakah reactive metal yang ada? So, nanti teacher akan tunjuk selepas ini. Okay, so next. Habis kat eksperimen nombor 1, so kita pergi kat eksperimen nombor 2. Perbezaannya adalah kehadiran hidrogen. Kita tak perlukan oksigen, kita perlukan hidrogen. Okay, ada sebab dia. So, and then cara setup pun dah lain. Pertama sekali yang lainnya, kalaulah yang cut yang pertama, eksperimen pertama, kita start dengan metal. Metal ni dalam bentuk atom lah. React dengan oksigen from the air. Akan menghasilkan metal oxide. Okey. Tetapi untuk yang nombor 2, kita start dengan metal oxide. React dengan hidrogen. Akan menghasilkan metal tambah water. Okey. Yang ni start dengan metal menghasilkan metal oxide. Yang ni kita start dengan metal oxide menghasilkan metal. Okey. And then kalau yang sini guna oksigen, di sini perlukan hydrogen. Ada sebab dia. Okay. So what happened? Hydrogen gas is passed through the heated copper to oxide. Kita perlukan heat juga. So bila hydrogen gas lalu react dengan copper to oxide, hydrogen akan reduce. Reduce copper to oxide menjadi copper and water. Reduce bermaksud dia kurangkan. Contoh daripada copper to oxide, CuO. Yang inilah CuO. React dengan hydrogen, dia akan buang oksigen tu, dia akan remove oksigen daripada copper, menghasilkan copper sahaja. O tu pergi mana? Dia akan react dengan hydrogen gas, menghasilkan water molecule. Alright, so this method
is suitable for less reactive metals. Contohnya lead oxide dengan tin oxide. So mana kata nombor 2 ni hanya untuk less reactive metal. Okey, apakah contoh less reactive metal yang lain? Teacher akan tunjuk selepas ini. Okey, jom kita pergi juga ini. Nak tak nak kena juga tengok apa yang berlaku dalam eksperimen ini. Sebabnya kita tak belajar kat kelas, so tak boleh nak proceed dengan eksperimen. Okey, tapi kita belajar dulu secara teori. Selepas naik sekolah nanti insyaAllah kita kena buat, wajib buat. Okay, so the purpose one, kalau kita tengok pada setup ni, mestilah untuk mencari empirical formula of reactive metal. Contohnya adalah magnesium. Magnesium oxide lah, so kita kena guna magnesium metal lah. Okay, so material tak banyak apa, mudah je untuk eksperimen ni. Apakah bahan-bahan dia adalah magnesium ribbon. Tak kisahlah ribbon ke, strip ke, plate ke, kepingan kan. Tak kisah, janji metal reaktif. Dan juga sandpaper, kertas pasir. Ada sebab kenapa kita perlukan kertas pasir. Okay, so apparatus, radas makmal yang kita perlukan, yang inilah teacher kata dah, yang bekas ni kita panggil crucible, tetapi tak boleh tulis crucible je, kita kena letak sekali dengan penutup dia sebab ada peranan, ada function dia. Alright, so tong ni adalah pengepit macam pengepit baju, tapi kita punya yang kat makmal tu daripada kayu. Okay, tong ni untuk kita angkat lid tu. Kita tak boleh guna tangan sebab kita ada buat heating kan, nanti melecur. And then Bunsen burner untuk pemanasan. Tripod stand untuk kita letakkan crucible kat sini lah. Kat atas dia pipe tray triangle kita letak kat sini je, hanya untuk bagi crucible tu stable. And electronic balance, yang ini untuk weighing purpose. Sebab kita nak kira empirical formula, of course kita kena dapatkan mass. Okay, so mass yang macam mana kita nak? Pertama sekali timbang dulu crucible dengan lid dia yang kosong tu. So akan dapat M1 ataupun kita buat X lah. Okay, timbang dulu yang kosong. Lepas tu kemudian magnesium ribbon yang kita ada tu kita kena polish ataupun rub. Gosok dulu dengan sandpaper sampailah dia berkilat. And kita coil lah dia. So yang ini, method ni sangat penting untuk awak tahu reason dia kenapa. Nanti teacher ajar. Teacher bagi tahu lah, teacher explain. Kenapa kena polish? Teacher star tu sebab apa? Sebab akan ditanya dalam soalan. Okay, next. Selepas kita dah rub magnesium ribbon, kita letakkan dalam crucible. So dalam crucible tu ada magnesium kan? So kita timbang lagi magnesium crucible with lid together with magnesium ribbon. So ini adalah mass kedua, kita label sebagai Y. Okay, so set up lah apparatus tu, dah settle, barulah kita heat. Kita heat pertama sekali kena buka dulu lid dia sebab kita nak dapatkan oksigen daripada environment. Okay, so when magnesium ribbon dia start react dengan oksigen, dengan adanya kehadiran heat tu, dia akan start to burn bila ada bara-bara tu. Bila dah ada start bara tu, kita tutup terus. Sebab kalau kita biarkan dia constant react dengan oksigen, dia akan terbakar dengan cepat lah. So kita tak nak itu, kita nak slowly. Okay, so menggunakan pair of tong, jangan guna tangan, jangan guna jari. Kita angkat lid tu slightly ni sedikit, angkat sedikit from time to time. Dari semasa ke semasa and quickly place it. Maknanya tadi kita buka and then kita biarkan dia ada bara, kita tutup. Lepas kita tutup, kita kena buka tutup. Sebab kita nak keep kita nak continuous oxygen tu. Tapi tak boleh biarkan terlalu lama lah buka lid tu, nanti dia akan menyebabkan combustion tu berlaku dengan cepat. Okay, right. So bila mana burning of magnesium ribbon tu is completed, kita nampak white, totally white. Bila dia jadi magnesium oxide, dia akan jadi warna putih. So take off, buka lid tu, and then kita heat lagi, tapi kita naikkan suhu tu dalam 1 ke 2 minit sebab kita nak pastikan complete combustion kat sini. Pembakaran secara lengkap dengan oksigen. And then put it back, penutup tu, and biarkan dia sejuk lah. Lepas sejuk baru boleh timbang. So ini adalah M3 iaitu Z. So ada berapa kali timbang? Ada 2 kali.
Mula-mula crucible yang kosong dengan lead dia tu, lepas tu crucible with lead dengan sekali dengan magnesium, last sekali selepas crucible with lead dengan magnesium oxide yang terhasil iaitu Z. Okay, and then last sekali kena repeat balik. Repeat balik maksudnya ulang balik. Jangan tukar, jangan tukar benda lain, pakai je yang sama sampailah dapat constant mass. Ada sebab juga kenapa. Okay? Alright. So nya tadi yang kita dapat tadi crucible plus lead X, Y, Z. Okay. Okay, discussion wajib jawab dan teacher akan bagi kat sini, teacher akan explain. Awak cari je jawapan. Tugas awak cari jawapan sebab jawapan dah ada kat dalam ni. Okay. Alright, so ni yang wajib jawab. Nanti hantar kat teacher. Alright, so empirical formula kita nak buat macam mana teacher? Kita kena buat table. Lepas tu elemen. Tadi kita nak elemen apa? Mg dengan oksigen. Lepas tu mass nak cari macam mana teacher? Tengok kat sini. Kita nak berat magnesium, kita tak nak berat crucible lead, kita kena tolak dengan crucible lead. Barulah kita boleh potong, dapatlah magnesium sahaja. So, Y tolak X. Dapatlah A contoh. Okay. And then, ni pula oksigen, kita nak oxide saja. Ini tak nak magnesium, tak nak crucible, tak nak lead. Kita tolak yang ni. Tolaklah magnesium dengan crucible lead, tak adalah dia ni. So, dapatlah oksigen. So, Z tolak Y. Dapat B contoh. So, nya bolehlah kira number of mole. A bahagikan dengan molar mass of magnesium. B bahagikan dengan molar mass of oksigen. So, ikut step macam biasa. Mole ratio dan sebagainya. Baru dapat empirical formula. So, sekiranya awak buat eksperimen dengan betul, awak akan dapat jawapan mole ratio dia 1:1. So, simplest ratio dia pun 1:1. Barulah betul. Sekiranya tak dapat 1:1 maknanya eksperimen awak error. Salah. So, empirical formula dia, formula is MgO. Wajib dapat macam ni lah. Kalau tak maknanya eksperimen awak buat salah. Okay, ni adalah contoh-contoh kenapa kita kena buat step-step yang kat atas tu. Boleh jawab discussion tapi teacher nak explain yang ini. Okay. So next. Inilah ni yang sama juga macam teacher bagi tahu. So chemical equations ni yang ini. Yang balance dah Ini yang dah balance. Alright. So empirical formula wajib dapat MgO. Tak dapat MgO maknanya awak dan ahli grup awak ada buat kesilapan. Okay, and then next is to determine the empirical formula of copper 2 oxide. So, copper 2 oxide ini adalah less reactive. So, kita tak boleh guna method ke atas sebabnya less reactive metal dia takkan react dengan oksigen kat udara. Dia tak ada apa. Dia lemah kan, dia less reactive, so dia tak ada reaction. Sebab itulah yang ke atas ni hanya gunakan reactive metal sahaja sebab dia boleh react dengan oxygen environment tapi kena ada heat. Okay, so yang ini macam mana kita nak find empirical formula of copper 2 oxide. So dah lah dia lemah kan, so dia tak ada reaction dengan oksigen, kita kena pakai hidrogen. Nanti teacher bagi tahu kenapa hidrogen boleh buat eksperimen ni. Okay, kenapa kita perlukan hidrogen lah maksud teacher. Alright, so since kalau awak tengok pada setup ni dia agak quite complicated, so that's why lah material dengan apparatus dia pun banyak. Okay, so kita perlukan water. Kalau kita nak cari empirical formula of copper 2 oxide, tulislah copper 2 oxide powder. Zinc granule ada sebab dia kenapa tiba-tiba pakai zinc. Dan juga acid, apa-apa acid tapi kita pakai hydrochloric acid. Wooden splinter and cotton bud. Apparatus, kita pakai boiling tube. Kenapa tak boleh pakai test tube? Sebab boiling tube dia tahan panas. Test tube tak sesuai untuk apa-apa yang melibatkan pemanasan. Sekiranya awak tulis test tube kat sini, salah. Boiling tube. Okay. Rubber stopper. Rubber stopper macam cork tu lah. Gabus-gabus ni. And then rubber tube. Glass tube. Kita guna glass tube. Apa-apa size lah. 10 atau 12. Spirit lamp, kalau atas kita pakai penunuh Bunsen. Yang ini tak payahlah kita pakai spirit lamp, dia macam pelita gitu. Okay, retort stand with clamp, wooden block, electronic balance untuk kita timbang. Dan spatula. Alright, so terus sebab dah 19 minit dah video. Okay, so pertama sekali kalau yang ke atas kita pakai crucible.
So yang ini kita pakai glass tube. Makanya kita kena timbanglah glass tube kosong. So ini adalah M1 X jugalah. Okay. Alright, so ini put some copper toroxide powder into glass tube. Macam mana kita nak pastikan copper toroxide itu berada di tengah-tengah macam ni? Kita tolakkan dengan lidi wooden splinter macam lidi sate tu. To move the copper toroxide powder to the middle of glass tube. Selepas tu baru kita timbang sebab dah ada bahan dalam glass tube. So ini adalah M2, ini adalah Y. Alright, so selepas pada tu kita nampak yang ni kan, boiling tube 2 ni, kita settlekan dua-dua tu. So satu letak water, letak suhu je 2/3, sampailah tube ni tenggelam. Okay, clamp. Clamp ni kita kena tahan je lah kat sini kan. Clamp. Okay, so insert, yang ni paling penting kat sini. Insert zinc granule dengan hydrochloric acid. Kenapa kita perlukan zinc? Zinc ni adalah sejenis metal. Hydrochloric acid adalah sejenis asid. Apa yang dia buat? Kenapa kita perlukan dia? Kita nak oxygen gas flow masuk. Okay. So hydrogen gas datangnya daripada reaction metal plus acid. Okay. So barulah kita connect dengan glass tube. Kalau tak tengok video ni memang tak faham Alright, so pertama sekali sebelum kita heat, teacher cakap, kita pastikan dulu hydrogen gas yang terhasil dari sini flow dulu, masuk lalu copper toroxide masuk sini. So macam mana kita nak tahu hydrogen gas tu flow sepenuhnya, mengalir sepenuhnya dalam glass tube? Dia akan menghasilkan bubble kat sini. So kalau ada bubble kat situ maknanya hydrogen gas dah masuk keseluruhan glass tube. So nya ada tujuan dia kenapa kita perlukan flow of hydrogen gas sebelum kita start heating, untuk kita remove air yang ada dalam glass tube ni. Kan air kat environment kan ada. So dia remove sampailah ada bubble, maknanya hydrogen gas dah habis remove air. Okay. Alright. Kalau tak tengok ni memang tak tahulah. Memang blur. Okay. Seterusnya. Cepat sikit. Selepas kita dah pastikan hydrogen gas dah flow secara penuh, dah ada bubble keluar, so kita baru boleh start heat. So heat dengan menggunakan spirit lamp. Yang ini je lah. Kita pakai ni. Sebabnya sikit je kan. So tak perlulah pembakaran secara besar. Okay, and then with a continuous flow of hydrogen. Mestilah kalau tak ada hydrogen to stop, air akan masuk balik. Okay, air akan masuk balik. Sebab itulah sentiasa ada reaction yang kena tak banyak lah bagi hydrogen gas selalu flow. Okay, and then stop heating. Apa yang akan jadi? Black copper of copper toroxide, CuO yang warna black, asal-asal dia warna black, dia react dengan hydrogen gas, dia akan menghasilkan copper sahaja dan tambah H2. Teacher dah bagi tahu kat atas. Warna apakah? Macam mana kita nak tahu heating tu nak stop ke tak nak stop? Kita tengok copper toroxide bertukar menjadi warna brown. Warna brown itu merujuk kepada warna copper. Ini brown completely. Okey, daripada warna black dia akan bertukar menjadi brown. Brown macam warna karat tu. Warna karat kat besi tu kan, brown tu lah. Okey, and then walaupun dah completely tukar jadi brown, so nya kita nak sejukkan dia kan, cool back. So cool back ni kita kena pastikan juga ada lagi flow of hydrogen. Kita tak boleh stop sampai situ je hydrogen. Sebab apa? Sebab copper toroxide, kalau kita copper ni sekiranya tak ada flow of hydrogen, dia akan patah balik jadi copper oxide. Sebab apa? Sebab kalau lah tak ada hydrogen gas dah, air akan masuk balik dalam glass tube. So bila masuk dia akan react dengan copper, jadi ni balik. Tak boleh lah. Sebab itulah flow of hydrogen ni daripada awal eksperimen sampailah habis, sampailah kita dah timbang tu, barulah boleh stop hydrogen gas. Maksudnya masa cooling pun kena ada hydrogen gas. Jangan ingat dah habis bakar dah boleh stop semua benda, tak boleh. Sebabnya
copper ni sangat sensitif. Okay, and then remove the glass tube, baru remove semua benda, barulah kita timbang glass tube dengan copper yang terhasil tu. Ini adalah M3 iaitu Z. Okay, and then sama juga repeat balik heating, cooling and weighing proses sampailah repeat balik step 9 sampai 13 je. Guna benda yang sama tadi. Okay, masukkan balik yang Z ni, masukkan balik, lepas tu repeat balik sampai dapat constant mass. Ada sebab dia kenapa. Alright, so tadi kita dah timbang glass tube saja X, glass tube tambah copper oxide Y, ini Z. Okay, macam mana kita nak dapatkan berat copper sahaja, mass copper? Kita kena tolakkan dengan yang ini. Kita nak dapat copper. So, macam mana nak dapat berat copper? Kita tak nak glass tube kan? So, kita tolakkan dengan yang atas ni. Tolak dengan glass tube. Dapatlah copper sahaja. So, Z tolak X. Dapat A. Okay. Next, kita nak oksigen sahaja. Kita nak oksigen, kita nak oxide sahaja. Kita tak nak glass tube dengan copper. Yang ini tolak yang ini. Tolaklah. Okay. Y tolak Z. Dapatlah B, oksigen sahaja. Okay. Alright, so ini pun jawab. Jangan risau, jangan celaru-celaru, jangan gelisah sebab teacher akan bagi jawapan dia. Okay, what happened? Empirical formula supposedly dapat 2 baru dapat CuO. Okay, so chemical equations ni yang ini, CuO react dengan hydrogen akan dapat copper tambah water. So warna apa pada asalnya? Warna black. So macam mana kita nak tahu eksperimen tu completely done? So dia akan dapat warna brown. Brown tu merujuk kepada warna copper. Okay. So inilah dia yang dikatakan kenapa ada less reactive metal, ada reactive metal yang ini. Atas daripada hidrogen je reactive metal. Tetapi yang ke atas ni kita takkan pakai dalam lab sebab dia terlalu reaktif. Belum apa-apa dah meletup. So kita pakai yang ini sahaja. Okay. Alright, so yang bawah hidrogen ni adalah less reactive metal. So disebabkan dia atas, dia bawah hidrogen lah, hidrogen boleh reduce orang lain. Sebab dia kuat kan, dia boleh reduce. Reduce apa? Reduce oxide. So kalau yang ni kan, iron peroxide lah. React dengan hydrogen gas baru dapat Fe tambah water. Okay, semua oxide. React dengan hydrogen. Okay. So next is reactive metal like magnesium needs to be heated only dengan oxygen. Okay, sesuai lah ini. Ini benda yang sama yang teacher explain lah. So this method not suitable untuk copper oxide sebab copper oxide is less reactive towards oxygen. Alright. So ini pun benda yang sama juga. Okay, teacher stop sampai sini. Yang ini video part 3. Tetapi teacher ada minta awak buat apa? Buat discussion tu. Siapkan discussion tu. Dan inilah jawapan dia kat sini. Teacher akan bagi juga tugas awak buat apa je? Cari jawapan sahaja. Jangan nak attention sangat. Okay, so pertama sekali untuk magnesium MgO tadi, ribbon tadi kena polish. Okay, ribbon tadi kena polish. Sebab apa? Sebab kita nak remove any oxide layer yang ada ke atas magnesium ribbon tu. Sebab kan dia reaktif. Bila dia reaktif, dia boleh react tanpa buat apa-apa. Metal tu boleh react, so akan ada oxide layer ke atas. So kita tak nak dia kacau eksperimen kita. Kita nak betul-betul magnesium sahaja, Mg sahaja. So kita kena remove dengan sandpaper. So what is the purpose? Yang ini ayat dia. To remove oxide layer on its surface. Ni saja kalau soalan tanya. Mesti dia tanya. Okay, so during heating, kenapa ada penutup dia tu lifted at interval? At interval ni adalah from time to time. Okay, sekejap-sekejap untuk allow the oxygen from the air to enter the crucible for the complete combustion of magnesium. Kalau guna metal lain, iron, tukarlah magnesium jadi iron. So ini adalah khas untuk magnesium metal ni. Okay, so however, the lid of crucible is closed immediately. Kenapa kena close cepat-cepat? Sebab kita tak nak ada white fume yang keluar. White fume tu adalah magnesium oxide. So white fume adalah magnesium oxide. Magnesium oxide ni white solid.
Okay, so dia akan menghasilkan white fume. Sekiranya terlepas, dia akan buatkan result kita error. Kenapa ini? Kenapa white fume tak boleh terlepas? Sebabnya kalau terlepas, result obtained. Sekiranya terlepas, result obtained is not accurate. Result yang kita akan dapat nanti, empirical formula kita takkan tepat. And can affect the empirical formula. Ni adalah reason sekiranya soalan tanya kenapa, what happen kalau white fume keluar. Okay. Alright, so ini the process lah. Yang ini penting. The process of cooling weighing. Yang ini to ensure the magnesium react completely to form magnesium oxide. Sekiranya tak complete, makanya awak akan dapat result yang salah. Bukan one to one. Maksudnya itulah sebabnya kenapa awak tak dapat result yang betul. Alright, so next untuk copper tour oxide. Copper tour oxide, kita perlukan hidrogen. Pertama sekali kita bagi tahu dah, sebelum heat, kena pastikan ada flow of hydrogen dulu untuk remove all the air. Sebab apa kita tak nak ada air dalam glass tube tu. Kalau ada hydrogen dengan air dia bergabung, dia akan menyebabkan letupan. Okay, so yang ini tak perlu sebab ini adalah method yang lama. Yang lama kita pakai combustion tube. So itu agak susah nak set up, so kita tak pakai dah, kita pakai glass tube. Dia pun tak. Okay, D, the flow of hydrogen must be continued through the experiment. This is to ensure, ingat tak tadi kita kata hydrogen kena sentiasa ada flow dia untuk mengelakkan air daripada masuk. Ini bukan combustion tube dah, kita pakai glass tube. Okay, lepas tu kita nak sejukkan. Sejukkan pun tak boleh berhenti juga flow of hydrogen sebabnya kita tak nak copper tu, oxygen from the air does not oxidize hot copper to oxide. Apa maksud oxidize? Ada penambahan. Contoh dia dah elok-elok dah jadi copper kan masa dah cooling tu. So tiba-tiba ada oksigen datang, dia akan jadi balik ni. Oxidize itu CuO, tu words dia lah oxidize. So kena ada flow of hydrogen masa cooling tu juga. Alright, so F, heating, cooling, weighing process pun repeat juga. Yang ini reason dia, to ensure all the copper to oxide has been reduced into copper. Reason dia sama, tak sama dengan magnesium. So kena hafal, kena tahu. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini. So that's all. So discussion buat dan hantar pada teacher. Kat mana nak cari jawapan discussion? Kat sini. Okay, thank you.